Selamat sejahtera. Okey, hari ini Cikgu Iza nak ajar bahagian pengibuhan dalam buku latihan tata bahasa muka surat 25 hingga 26. Okey, arahan soalannya berbunyi, petikan di bawah mengandungi 10 perkataan yang perlu dibubuh imbuhan. Berikan imbuhan yang tepat. Okey, saya mulakan dengan latihan 8. Okey, soalannya berbunyi, membaca akhbar, melayari internet, blog dan sebagainya turut menjadi utama tugas Muhammad Izani Muhammad Zain. Sebagai setiausaha akhbar, beliau sentiasa kemaskini segala maklumat yang berkaitan dengan menteri yang berhubung dengan isu KPT, Kementerian Pengajian Tinggi. Beliau harus memberikan maklum balas dengan segera terhadap isu yang libat KPT. Dalam usaha dapat maklumat yang tepat, beliau tidak hadap dengan sebarang masalah. Mungkin banyak pihak yang anggap bahawa bekerja dengan menteri jadi seseorang itu kenal ramai. Sebaliknya, pengalaman bekerja secara langsung dengan menteri beri ruang untuk beliau bekerja dengan cemerlang di samping memperbaik prestasi kerja ke tahap yang baik. Okey. Yang warna merah itu kamu tolong highlightkan dalam buku kamu. Itu ialah imbuhannya yang salah. Okey, saya teruskan dengan jawapan yang pertama. Okey, nombor 1, utama jadi keutamaan. Okey, seterusnya yang kedua, kemas tukar kepada mengemas sebab dia ada perkataan kini. Mengemas kini. Okey. Seterusnya nombor 3, menteri tukar kepada kementerian. Menteri ialah orang. Kementerian di situ dia jadi kata nama am. Okey, nombor 4, libat, melibatkan. Nombor 5, dapat jadi mendapatkan. 6, hadap jadi berhadapan. 7, anggap jadi menganggap. 8, jadi tukar kepada menjadikan. 9, kenal tukar kepada dikenali. Kenapa dikenali? Dikenali ramai. Maksudnya orang ramai kenal awak. Kalau kenal ramai maksudnya awak yang kenal ramai orang. Kalau dikenali ramai maksudnya orang yang ramai kenal awak. Okey, dan yang ke-10, beri tukar kepada memberikan. Okey, clear? Kamu punya jawapan, dia punya ejaan mesti sama dengan yang saya bagi. Dia punya jawapan. Okey, latihan 9. Soalannya berbunyi, ketika zaman kanak-kanak, sastrawan negara Dato' Anwar Ridwan banyak bergelumang dengan buku sehingga beliau gelar ulat buku. Banyak masa lapangnya dihabiskan dengan baca. Beliau dilahirkan di sebuah kampung yang pencil di Kuala Besar pada 5 Ogos 1949 dan lebih mesra dipanggil Nuar oleh keluarga dan rakannya. Ayahnya usaha kebun kelapa dan ibunya pula seorang bidan kampung. Walaupun beliau rupa anak bongsu daripada 6 orang adik-beradik, Anwar dilayan sama rata oleh ibu bapanya. Tiada pilih kasih dalam beri kasih sayang. Anwar sambung didik menengahnya di Sabak Bernam pada tahun 1963 hingga tahun 1967. Beliau ulang setiap hari ke sekolah dengan menaiki bas. Okey, kamu lihat Nombor 1, gelumang jadi bergelumang. Maksudnya setiap hari dia, okey, setiap hari, setiap masa hidupnya dengan buku. Itu dia maksudnya bergelumang. Okey. Seterusnya yang kedua, gelar jadi digelar. Maksudnya orang yang menggelarkan dia. Jadi sebab tu digelar. Okey, beliau digelar ulat buku. Maksudnya dia seorang yang sangat cinta akan buku. Okey, nombor 3, baca jadi membaca.
4. Pencil. Ini bukan pensil Bahasa Inggeris kalau kamu sebut jadi pensel. Ini bukan. Terpencil. Maksudnya kawasan pedalaman. Kawasan yang jauh dari bandar. Okey, seterusnya usaha. Nombor 5. Jadi mengusahakan. Nombor 6. Rupa. Jadi merupakan. Okey, rupa ialah maksudnya wajah. Tapi di sini kita bukan nak cakap dia punya wajah. Kita nak terangkan kepada orang beliau merupakan anak bongsu. Kita nak terangkan ke orang dia ialah anak yang terakhir daripada 6 orang adik-beradik. Itu dia kita nak terangkan ke orang. 7. Beri. Jadi memberikan. 8. Sambung. Tukar kepada menyambung. 9. Didik. Jadi pendidikan. Okey. Tengok Anwar menyambung pendidikan menengahnya di Sabak Bernam. Maksudnya dia menyambung. Okey. Persekolahan di sekolah menengah. Okey. Di Sabak Bernam. Itu maksudnya. Sambung didik. Menyambung pendidikan. Okey. Dan yang ke-10. Ulang. Jadi berulang. Maksudnya dia setiap hari pergi sekolah, balik sekolah, naik bas. Berulang. Okey, macam awak lah pergi sekolah, balik sekolah, ada naik bas, ada naik van, ada yang ibu bapa hantar, berulang. Okey, latihan yang ke-10. Soalannya berbunyi, semua remaja mempunyai suri teladan masing-masing dan mereka secara sedar atau tidak isi impian untuk menjadi seperti personaliti yang jaya, tampil, penuh pesona dan kagum dalam media elektronik. Suri teladan bagi remaja boleh lihat sebagai elemen yang memberi dorong untuk kejar kejayaan. Barangkali tidak semua orang mereka mempunyai suri teladan tertentu dalam hidupnya. Hakikatnya, kehidupan remaja tidak dapat pisah dengan hadir personaliti yang jadi sebagai suri teladan. Okey, yang ini Apa maksud suri teladan? Suri teladan di sini maksudnya contoh yang boleh diikuti, contoh yang baik. Itu maksudnya. Di sini bukan suri rumah, suri teladan. Okey. Lepas itu ada perkataan personaliti. Apa maksud personaliti? Personaliti itu maksudnya sifat. Okey, sifat, sikap. Okey. Okey, kita teruskan dengan dia punya jawapan. Yang pertama, isi jadi mengisi. Yang kedua, jaya jadi berjaya. Yang ketiga, tampil jadi penampilan. Okey, penampilan itu maksudnya yang dia jenis up to date punya orang. Dia pakai apa-apa mesti jadi menarik orang tengok. Up to date. Dia memang fashion lah punya orang. Okey, dia bersih. Siapa tengok dia pun memang suka. Tengok dia punya penampilan. Okey, nombor 4. Lihat jadi dilihat. 5. Dorong jadi dorongan. 6. Kejar jadi mengejar. 7. Aku jadi mengakui. Okey, di sini aku bukan saya Mengakui itu di sini maksudnya contoh macam orang tanya awak, betul awak ada suri teladan dalam hidup awak? Ya. Contoh macam betul awak suka dia? Ya. Contoh macam itulah. Okey, mengakui. Kalau buat salah, dia mengakui kesalahannya. Contoh. Okey, nombor 8. Pisah. Jadi dipisahkan. 9. Hadir. Jadi kehadiran. Okey, dan yang terakhir 10. Jadi tukar kepada dijadikan. Okey, kamu mesti tulis dia punya jawapan mesti sama dengan yang saya bagi jawapannya. Okey, highlightkan dia punya imbuhan yang perkataan yang salah tu. Dia kena letak dia punya imbuhan.
Okey, terima kasih.